iaitu dari sudut mineral. Kalau kita lihat, okey, inilah taburan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Mak ai banyaknya cikgu. Memang banyak. Okey, iaitu Jabatan Sains dan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia ialah jabatan yang menyediakan perkhidmatan. Ini Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia ialah jabatan kerajaan yang menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains dan perlombongan. Untuk apa? Menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral dan perancangan pembangunan negara. Maknanya jabatan ini akan memberi galakan kepada orang-orang yang ingin melakukan perlombongan mineral-mineral tersebut. Tetapi dengan ada perancangan tertentu lah, maknanya tak boleh lah dilombong secara habis-habisan lah. Jadi kalau kita lihat contohnya, kalau kita lihat, kita tengok dulu gambar-gambar tu dulu. Kita kenali dulu dia punya petunjuk. So kalau yang segitiga hijau ini petroleum, kemudian yang terbakar ni gambar api ni gas asli, kemudian juga yang titik merah tu emas, dan yang hitam ini petak ni arang batu, dan yang biru ini adalah bandar-bandar lah. So kalau kita lihat daripada sudut peta ni, nampak tak kamu semua bahawa banyaknya titik-titik bulat-bulat berwarna merah. Baik, bulat-bulat berwarna merah ni maknanya apa? Untuk sumber apa ni? Bulat-bulat berwarna merah ni sumber apa ni? Siapa tahu? Ya, emas. Maknanya negara kita banyak tempat yang ada emas. Nampak tak? So dia ada yang ini, kemudian juga yang ini, dan juga di kawasan sini, emas. Maknanya apa? Ini dipanggil apa? Gold belt, iaitu jaringan lingkaran emas di tanah Melayu, di Malaysia. Sebab itu negara kita dulu pernah dikenali, zaman dahulu dikenali sebagai namanya Suvarna Bumi. Apa itu Suvarna Bumi? Iaitu bumi emas. Bumi emas. Negara kita ni dikenali sebagai Suvarna Bumi, iaitu bumi emas. Jadi punyalah banyak. Sampai sekarang ada lagi? Ya, ada lagi. Ada lagi ya. So itu emas. Okey. Dan itu emas. Kemudian kalau di bahagian laut tu, yang laut itu, kalau yang hijau itu adalah petroleum yang banyak terdapat di perairan Terengganu. Yang ini, dan juga yang ini, dan juga yang ini. Manakala perairan Kelantan dan Terengganu terdapat juga banyak, iaitu gas asli. Ini gas asli dah ni. Banyak perlombongan gas asli. Jadi, so di sini kita nampak bahawa gas asli dengan petroleum memang banyak terdapat di laut. Ya. Manakala emas memang banyak di sekitar negeri seperti Kelantan, Terengganu dan juga Pahang serta sedikit di Johor. Jadi itulah taburan emas. So kalau kita lihat di sini, seperti kalau kita lihat lokasi dan kegunaan sumber tidak boleh baharu. Contohnya petroleum. Petroleum lokasi dia banyak di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, juga di luar pesisir pantai Sabah dan juga luar pesisir pantai Sarawak. Di luar pesisir pantai Sarawak. Dan apa kegunaan petroleum? Untuk menjana tenaga elektrik, untuk bahan api kenderaan, untuk industri petrokimia dan juga sebagai bahan bakar. Baik. Tenaga elektrik. Macam mana petroleum boleh tenaga elektrik, cikgu? Baik. Ada juga stesen jana kuasa elektrik yang bukan hidroelektrik, bukan. Stesen jana kuasa elektrik itu menggunakan bahan bakar seperti petroleum,
arang batu, gas asli untuk generate electricity ataupun untuk menjana kuasa elektrik. So memang ada guna tenaga elektrik lah, iaitu menggunakan petroleum. Manakala, kamu tahu tak apa itu industri petrokimia? Ni. Apa itu industri petrokimia? Baik, untuk pengetahuan kamu, industri petrokimia ni adalah industri yang menukarkan petroleum, petroleum kepada bahan-bahan lain. Dan bahan yang paling banyak dihasilkan daripada petroleum sebenarnya adalah plastik. Kamu tahu semua barang plastik kamu ni, semua barang plastik yang kamu ada, yang kamu pernah tengok, yang kamu pegang plastik bag ke, ataupun plastik yang salut pen cikgu ni ke, ataupun apa juga plastik, semua plastik sebenarnya diperbuat daripada petroleum. Jadi punya banyak kegunaan petroleum, boleh dibuat plastik. Jadi itu dalam industri petrokimia. Baik. Sebelum kita teruskan, nak tanya Raja Edina, kau kenapa bersembunyi ni? Nyorok-nyorok ni. Kau kat mana ni Raja Edina? Kat kampung ke? Ke kat mana? Sudah. Sudah dia bawa lagi. Sudah. Risau. Okey. Okey. Okey, sudah terbalik. Okey. Wih, besarnya rumah. Okey, baik. Tengok TV guys. Okey. Pening sudah. Okey, baik. So kalau kita lihat, tak apalah. Okey, mungkinlah dia berehat tu. Baik, tak apa. Kita lihat seterusnya. Kita tengok seterusnya iaitu movie cerita Hindustan. Okey, baik. Kemudian kita teruskan iaitu gas asli. Okey. Gas asli memang pun sama juga terdapat di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Dan gas asli kegunaan dia adalah untuk bahan api. Iaitu kalau kamu tengok tong gas kamu tu kan, tong gas kat rumah tu, itu bahan api domestik yang dibuat daripada gas asli lah tu. Kemudian industri petrokimia dan juga bahan api alternatif untuk kenderaan pun ada juga. Dia guna gas asli. Kemudian emas. Macam kita tengok tadi dalam peta, banyak di sekitar Raub dan Kuala Lipis, iaitu di Pahang. Kemudian ada di Bau, Sarawak. Dan juga sekitar Rusila Terengganu. Kan cikgu cakap kan, masa sejarah hari itu, semalam, iaitu Bau. Bau Sarawak ada apa? Ada emas. Memang ada emas. Sampai sekarang ada emas. Dan kegunaan dia adalah untuk jongkong emas. Dan emas untuk apa? Emas biasanya barangan kemas lah. Barangan kemas, iaitu barangan kesukaan orang perempuan. Barangan kemas kesukaan orang perempuan. Orang lelaki tak dipakai. Barang kemas ni, rantai lah, gelang tangan lah, cincin lah. Apa lagi? Ni anting-anting lah kan. Gigi emas lah. Kadang-kadang ada pakai yang gelang emas. Kalau satu je tak apa. Ni kau banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kau. Kan. Bila jumpa orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Kan. Nak tunjuk gelang emas. Apa khabar? Kan. Terutama sekali waktu kenduri kan. Waktu kenduri pakai gelang emas banyak-banyak kan. Cing apa khabar semua, siap sisi tangan apa khabar. Kan. Lepas tu bila cakap tu tangan mesti macam tu. Oh ya ke nak tunjuk gelang banyak sini kan. Oh ya ke. Gitu kan. Okey, tapi rasanya orang sekarang dah tak buat macam tu. Ke mak-mak korang ada lagi? Mak-mak korang ada lagi yang pakai banyak-banyak macam tu? Pakai rantai emas banyak-banyak macam tu ada lagi? Tak ada lah kan?
kan? Tak banyak. Okey. Itu mesti boleh belah Penang. Itulah. Mak saya normal je. Okey. Taklah cikgu kita hands-off. Uish. Kita hands-off. Assalamualaikum. Okey, kan. Ini jenis kalau pakai hands-off ni, jenis kalau suka dengar muzik kan, semua lagu nasyid ni. Ilahilas. Dia macam tu. Contohlah. Contoh. Takkan nak pakai hands-off lepas tu dengar BTS lah. Lain macam. Okey, baik, seterusnya. Okey, baik. Aduh, yai. Okey, baik. Kemudian, kita tengok juga, okey, ada satu lagi sumber iaitu arang batu. Arang batu banyak terdapat di mana? Iaitu di Silimpopon. Nama, ya Allah, peliknya. Ya, memang nama tempat ni memang ada. Silimpopon. Di mana? Di Sabah. Kemudian, nama tempat iaitu di Bintulu, Mukah, Meritpila, Silantik dan juga Balingian iaitu di Sarawak. Dan inilah tempat-tempat lokasi arang batu. Di mana arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, di stesen jana kuasa elektrik ada guna arang batu sebagai bahan bakar. Dan juga, ya ada. Dan juga melebur besi. Ada, memang ada. Tapi tak banyak lah. Arang batu kita ada, tapi tak banyak. Dan arang batu ni kita tahu kegunaan dia kerana apa? Kerana arang batu ni kalau dia bakar dalam suhu yang tinggi. Dia boleh mencecah 1000 darjah Celsius suhu pembakaran. So suhu pembakaran yang tinggi tu boleh digunakan untuk melebur, mencairkan besi, emas, okay, untuk kerja-kerja membuat barang-barang besi, barang-barang kemas. Jadi itulah kegunaan arang batu untuk pembakaran, melebur besi. Okay. Jadi kat mana? Ini dia. Kalau kau tengok Sabah Sarawak lagi banyak. Okay. Kalau kita lihat seperti biasa, kalau di luar pantai Sabah Sarawak tu memang banyak. Yang ini gas asli. Nampak tak? Gas asli, gas asli, gas asli. Kemudian ini adalah petroleum di luar, okay, Sabah dan juga Sarawak. Brunei ni pun sebenarnya, okay, dia punya perairan kat sini tau. Perairan dia, perairan Brunei tu kat sini. Okay. Brunei ni pun dia banyak petroleum. Sebab itu dia raja dia memang kaya gila lah. Okay, Sultan, Sultan Hasan al-Bolkiah, iaitu Sultan Brunei itu memang antara orang yang terkaya di dunia. Kerana dia punya harta itu memang banyak. Dan kenapa dia boleh kaya? Kerana dia mewarisi petroleum yang banyak di negara dia. Petroleum yang banyak. Sebab itu dia boleh kaya lah. Okey, baik. Kemudian kalau kita lihat di bawah ni, emas juga banyak merata-rata. Di sini pun ada emas, di bawah ni emas, emas pun ada di sini. Di Sandakan pun ada, kawasan Sandakan, Tawau. Begitu juga di kawasan di Kundasang dan juga kawasan-kawasan di sekitar pantai barat Sabah. Tapi yang petak-petak hitam ni, inilah dia kawasan yang terdapat arang batu seperti Silimpopon. Nampak Silimpopon tu. Kemudian juga terdapat di kawasan Mukah dan Bintulu adanya arang batu dan juga Meritpila pun ada arang batu. Cikgu, minyak masak boleh guna petroleum ke? Boleh, boleh. Kalau kau nak tengok muka kau digoreng, kau pakai minyak petroleum. Orang nak goreng ikan, kau tuang minyak petroleum, kau memang masak muka kau lah nanti. Kan? Janganlah, Aaron. Janganlah. Jangan cuba. Don't try this at home. Okay, don't try this at home. Please, don't try this at home. Okay. Jadi, di Sabah dengan Sarawak sebenarnya banyak arang batu. Dan juga emas serta petroleum dan juga gas asli. Gas asli bentuk dia macam mana, cikgu? Mungkin ada yang bertanya. Gas asli ni sebenarnya dia berbentuk gas lah. Dia berbentuk udara. Udara yang boleh membakar. Udara yang boleh membakar. Tetapi
apabila dia dimampatkan, gas itu akan bertukar menjadi cecair. Sebab itu tong gas memasak kamu berat. Kamu pun tak, uish, berat ni, ada banyak gas ni. Sebenarnya gas itu bertukar kepada bentuk cecair. Tetapi apabila disambungkan ke dapur dan kamu mulakan memasak apa semua, so dia akan bertukar kepada bentuk udara balik. Okey, bentuk gas semula. Jadi itu yang kamu boleh masak tu. Jadi gas asli sebenarnya adalah dalam bentuk kita kata sebagai bentuk gas, tetapi bila dimampatkan dia bertukar menjadi cair. Dalam sains ada, okey, apakah proses untuk menukarkan daripada gas kepada cair? Ada kan? Gas kepada cair, apa nama dia? Kemudian gas kepada pepejal, kondensasi ke apa ke macam tu. Siapa yang expert sains ni? Boleh bagi tahu cikgu. Gas asli tukar kepada cecair jadi apa? Apa prosesnya? Ada tak? Seorang pun tak ingat ke apa? Condensation. Condensation is it? Kondensasi. Condensation. Okay, kondensasi. So gas asli tukar pada bentuk cecair. Jadi itulah proses dia. Okay. Dan sebenarnya menu, kalau kamu rasa macam pekerjaan yang kamu nak buat adalah pekerjaan yang suka berjalan-jalan, pergi Tesco, pergi Aeon, lupakan je lah hasrat nak bekerja di oil and gas ni, tak payahlah. Ya. Okay. So itulah dia kerja-kerja di oil and gas company. Alright. Ya. Betul, jarang jumpa family, itu masalahnya. Kalau kamu kahwin dah ada anak kan, kamu belah masa tu anak kamu baby, bila balik anak dah besar. Kan, sampai tahap macam tu sekali ya. Itu kita kata jaranglah. Baik. So kita lihat kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Baik, apa itu kepentingan? Kepentingan tu ialah faedah. Macam selalu cikgu cakap, iaitu faedah, sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Apa faedahnya sumber-sumber petroleum gas asli ni kepada ekonomi negara kita? Iaitu pertama sekali, bahan-bahan itu, sumber semula jadi itu akan menjadi sumber bahan mentah. Bahan mentah. Contohnya, petroleum adalah bahan mentah. Untuk industri petrokimia, menukarkan petroleum kepada plastik. Kemudian pasir untuk industri pembinaan, kayu balak untuk industri perabot, dan juga hasil hutan untuk industri kraft tangan. Jadi ini yang dikatakan menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran. Apa itu industri hiliran? Iaitu industri yang berkembang daripada penggunaan bahan mentah yang telah diproses. Bahan mentah yang telah diproses. So itu industri hiliran. So penting, kalau tak ada petroleum, pasir, kayu balak, hasil hutan ni, tak adalah industri petrokimia, tak adalah industri pembinaan, tak adalah industri perabot, dan tak adalah industri kraft tangan. So penting sebagai sumber bahan mentah. Yang kedua, menyediakan peluang pekerjaan. Jadi, sumber-sumber semula jadi ini telah memberi peluang pekerjaan, iaitu peluang pekerjaan dalam bidang perkhidmatan, pembuatan, pembinaan, pertanian, perlombongan. Memang banyaklah peluang pekerjaan. Contoh macam di Pakcik itu sendiri kan, bekerja di bahagian perlombongan, gaji belas-belas ribu. Kau bayangkanlah 15,000 US dollar darabkan dengan 4. Berapa? 15,000 US dollar darab 4 berapa? Iaitu mencecah
Mencecah 60,000 bang sebulan. 60,000. Okay, sebulan. Kalau kerja 3 bulan, 6, 12, 18. 18 maknanya 180,000. Ayolah. 180,000 bang lepas 3 bulan. Balik-balik terus keluar kereta cash. Okay. Terus keluar kereta Honda. Honda apa? Honda apa? Yang apa? JRD. Macam itulah. Kan. Jadi cash lepas tu bayar. Macam. Tapi kena berkorban. Apa pengorbanannya? 24 jam sehari duduk di tengah-tengah laut dan selama 3 bulan lah duduk di tengah laut. Jangan haraplah nak pergi kedai Aceh ke, nak kedai mamak ke, memang tak dapat. Pengorbanan yang besar. Okey. Baik. Baik. Kita lihat itu peluang pekerjaan. Baik. Kalau kita lihat seterusnya. Okey. Dan kalau kita lihat peratus pekerja, bekerja yang paling banyak dalam bidang ini iaitu dari sudut perkhidmatan lah. Almost 55.3%. Diikuti dalam bidang pembuatan, pembinaan dan juga pertanian dan juga perlombongan serta pengkuarian. Itu peratus pekerja yang mengikut sektor lah. Baik. Kepentingan sumber semula jadi. Apakah faedah sumber semula jadi ini kepada negara kita? Yang ketiga iaitu perkhidmatan ni macam mana? Bagus. Baik, perkhidmatan ni sebenarnya adalah dengan sumber-sumber ini akan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Perkhidmatan pengangkutan, pengurusan. Ingat pengangkutan adalah perkhidmatan. Pengurusan syarikat itu perkhidmatan. Betul tak? Keuangan itu perkhidmatan. Nampak tak? Kan? Kamu kena, kadang-kadang kita nampak, cikgu, kalau perlombongan tu kan, macam mana dalam bidang perkhidmatan? Perlombongan tu memanglah keluarkan bahan mentah. Tapi syarikat perlombongan itu perlukan tak keuangan bank? Perlu. Perlu tak insurans? Perlu. Bank dengan insurans adalah perkhidmatan. Betul? Perlu tak pengangkutan untuk lori mengangkut minyak, kapal mengangkut minyak? Perlu. Itu perkhidmatan. Harus ingat syarikat-syarikat petroleum biasanya dia akan hanya keluarkan petroleum. Kapal syarikat lain. Kapal yang hantar minyak daripada pelantar minyak ke stesen penapisan minyak, hantar pakai kapal tu company lain. Bukan kapal dia. Tu belum kira yang bekerja dalam untuk syarikat itu seperti accountant, business ataupun manager, eksekutif dan sebagainya. Itu perkhidmatan. Sebab tu perkhidmatan lebih banyak. Boleh faham? So yang bekerja betul-betul dekat Lombong tu, dekat pelantar minyak tu tak ramai pun. Mungkin 15 orang, 16 orang lah. Kan kerja-kerja menggerudi untuk mengeluarkan minyak. Tapi sebenarnya yang betul-betul ramai dekat pantai tu, accountantnya dengan manager, senior manager, supervisor, kemudian juga kelab, kemudian macam-macam lagi. Sebab itu perkhidmatan yang banyak. Boleh faham? Itulah kita punya faktanya. Baik. Baik, dengan kalau kita lihat dengan kemajuan dengan sumber semula jadi, maka wujudnya kemajuan infrastruktur. Infrastruktur ini iaitu dengan adanya sumber semula jadi, maka dapatlah bangunkan pelbagai infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Iaitu kemudahan yang disediakan, kemudahan asas. Seperti jalan raya, ada lebuh raya utara selatan, ada lebuh raya Jerangau, ada pelabuhan seperti pelabuhan Kemaman, pelabuhan Bintulu, ada lapangan terbang seperti lapangan terbang Kerteh, ada landasan kereta api dibina lewat kurun ke-19 untuk mengangkut biji timah Taiping ke Kuala Sepetang. Kita baru je belajar semalam. Dah keluar dalam geografi. Kan? Jadi
Dengan adanya sumber-sumber biji timah, bahan mentah apa semua yang lain, maka telah membangunkan pelbagai kemudahan infrastruktur. Dan ini pun kita dah belajar dalam sejarah, kan? Semalam. Kan? Siapa yang ajar cikgu sejarah kau semalam? Yang ajar tentang itu? Cikgu siapa? Cikgu Rafi tu kan? Yang bab 6 tu kan? Siapa ajar? Siapa ajar? Cikgu Rafi kan? Dia ajar. Dia ada bagi tahu cikgu. Dia ada bagi tahu cikgu lah. Okay. Dia ada bagi tahu cikgu. So, tu yang cikgu tahu tu. Kan? 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 Jadi, dia bagi tahu cikgu kan. Saya lupa lah cikgu semalam siapa. Itulah. Kau takkan dah. Cikgu Rafi tu. Dia yang ajar sejarah. Poyo je tu. Kan? Poyo je tu. Baik. Baik. Okey. Baik. Yang pakai spek ke? Taklah, yang rabun tu. Apalah kau raya nadam? Pakai spek lah tu. Kan? Cikgu kenal dia. Dia dengan cikgu macam ni tau. Dia dengan cikgu. Kau jangan main-main. Kau kutuk dia, cikgu bagi tahu. Dia. Cikgu. Kau baik dengan dia tu. Jangan. Kembar. Kembar lain mak lain bapak. Baik. Alah, kau orang ni kan. Kan? Cikgu seorang masuk air sudahlah. Yang kau orang nak masuk air juga kenapa? Sudah. Okey, baik. Okey, baik. Okey, kita lihat kepentingan sumber semua jadi sumber bahan mentah. Kemudian cikgu gelak angin. Okey lagi tu. Okey, peluang pekerjaan dan juga kemajuan infrastruktur. Okey, baik. Kemudian, okey, kepentingan sumber iaitu menjana pendapatan negara. Okey, dengan adanya bahan mentah seperti petroleum, gas asli dan kayu balak, maka dapatlah menjana pendapatan negara. Iaitu kalau kita lihat keluaran dalam negara kasar, walaupun perkhidmatan ni KDNK, perkhidmatan memberi keuntungan yang paling banyak dalam pendapatan negara, namun adanya juga perlombongan dan pengkuarian yang ini. Yang hijau ni kan. Yang hijau itu perlombongan dan pengkuarian yang juga membantu memberi keuntungan kepada keluaran dalam negara kasar. Paling penting jugalah menjana pendapatan negara. Dan yang kelima iaitu dengan adanya bahan sumber-sumber sumber jadi itu, maka pembukaan kawasan bandar baru. So bandar-bandar baru yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Kerteh dan Pakar di Terengganu, Bintulu dan Miri di Sarawak dan juga Sandakan Sabah telah wujud kerana adanya sumber-sumber semula jadi itu. Maka banyaklah kelebihan. Maknanya dah habis dah kita. Okey. Habis bab 6 iaitu itulah dia sumber semula jadi di Malaysia. Okey, secara umumnya sumber inilah yang kita pelajari sepanjang bab 6 iaitu sumber boleh dibagi pada dua iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Cikgu ada ke petroleum yang pernah meletup atau terbakar? Tidak. Okey, sebenarnya kalau ikutkan bila kamu keluarkan petrol daripada perut bumi, sebenarnya dia tidak terbakar. Dia dalam bentuk minyak yang likat, yang melekat, yang kita kata pekat. Dia tidak terbakar. Tetapi apabila dia melalui proses penapisan, filtration tu, barulah dia boleh jadi bahan bakar. Jadi kalau keluar petrol daripada permukaan bumi ni, dia tak terbakar. Ya, gas asli dia terbakar. Tapi kalau petroleum dia tidak, sebab dia dalam bentuk likat. Cikgu, emas kan kecil-kecil. Dia panaskan ke emas, jadi cair so boleh jadi bentuk apa-apa. Ya betul. Emas memang kecil-kecil. Tetapi apabila dipanaskan, dia akan melebur, mencairkan, kemudian dimasukkan dalam acuan untuk menjadi cincin ke, menjadi gelang ke, menjadi rantai ke. Dia mesti ada acuan dia. Dimasukkan dalam acuan untuk jadi gelang, rantai dan sebagainya. Ya, memang macam tu.
Memang macam tu. Ya.